Orang bersorak, saya pun bersorak. Sampai suara jadi serak. Orang berarak, saya pun berarak. Tapi nasi dapat yang kerak. Saya bukan rakyat yang derhaka. Saya suka negeri kita merdeka. Tapi jangan disuruh minum cuka. Saya tidak mahu pergi ke neraka. Saya tidak tahu berpolitik, tapi mengerti apa yang cantik. Papaya dan buah betik, serupa saja saya dan patik. Hari ini saya nak buat perkongsian tentang buku yang sangat menarik bagi saya, iaitu buku Budak Beca. Buku Budak Beca ni ditulis oleh Pak Sako, ataupun nama sebenar beliau adalah Ishak Haji Muhammad. Beliau banyak menulis karya-karya yang sangat memberi makna. Antaranya, selain Budak Beca, kita ada Putera Gunung Tahan, Anak Mak Lela Gila, dan juga banyak juga syair-syair dan pantun-pantun yang ditulis oleh Pak Sako ni. Buku Budak Beca ini, dia bertemakan tentang kemerdekaan dan juga kritikan-kritikan terhadap masyarakat ketika zaman tu. Pak Sako menggunakan latar masa pada tahun 1957, iaitu beberapa bulan sebelum merdeka dan juga beberapa bulan selepas merdeka. Ada dua watak penting dalam novel Budak Beca ini. Yang pertama adalah Mamat Merdeka. Mamat Merdeka ini, beliau digelar merdeka oleh diri dia sendiri. Beliau adalah seorang bekas tentera yang telah pun pencen pulang ke kampung halamannya di Terengganu, dan beliau mengatakan bahawa beliau telah merdeka sehingga digelarkan dengan nama Mamat Merdeka. Watak yang kedua adalah Mustafa. Mustafa ini adalah seorang pemuda yang dihantar ke Terengganu untuk membuat kaji selidik mengenai rakyat Terengganu, mengenai sosio-budaya, mengenai ekonomi, politik dan seluruhnya di negeri Terengganu. Jadi novel ini sebenarnya adalah penceritaan bagaimana kisah dua orang pemuda ini sepanjang mereka berkenalan dan berkelana. Ada 3 momen penting saya ingin share kepada anda semua yang bagi saya sangat menarik. Babak penting yang pertama adalah bila mana Pak Sako menceritakan bahawa Mamat ni seorang yang malas. Beliau dikatakan kaya raya selepas beliau pencen daripada askar. Beliau keluar selama berkhidmat bertahun-tahun di zaman darurat. Akhirnya beliau pulang ke kampung dengan wang ringgit yang banyak. Tapi malangnya Mamat ini ada satu pemikiran di mana dia rasakan dia malas nak bekerja kerana bagi dia duit dah ada. Dan bila ditanya oleh kawan-kawan dia, kenapa kau tak beli je bendang ataupun kau usahakan sawah, paling kurang kau boleh kembangkan lagi duit kau. Apa kata Mamat? Alah, duit ni bukan boleh bawa mati pun. Nanti kita mati, bawa kain selai je. Kita ni rezeki ni daripada Allah juga. Sedangkan ulat di dalam batu pun dapat makan. Takkanlah kita di dalam rumah ni tak dapat makan. Sementara masih ada ni, kita habiskan dulu. Kemudian kita cari lain. Disebabkan pemikiran yang macam gini, dengan duit ringgit yang banyak, akhirnya beliau berfoya-foya sehingga beliau jatuh miskin, papa kedana. Beliau terpaksa menyewa beca roda 3 untuk menyara kehidupannya. Peristiwa yang kedua yang saya nak sharekan adalah ketika mana berlaku satu kes tangkap basah. Satu hari Mamat dia sembang-sembang dengan kawan-kawan dia. Dia tanya, yang hari tu yang kena tangkap dengan cikgu sekolah tu dah jadi apa? Kata kawan dia, oh yang tu kena denda RM5. Mamat terkejut. Dia kata, apa pasal murah sangat? Bukankah yang dulu kena denda RM50 ke? Jawab kawan dia apa? Alah Mamat, kau bukan tak tahu, undang-undang negeri ni pilih bulu. Kalau kau miskin, tak kenal mana-mana yang berhormat, tak tahu jalan belakang, kau kenalah denda banyak. Kalau kau kaya, kau kena ahli politik, kau kena orang atasan, dapatlah kurang sikit. Silat-silat boleh lepas terus. Ini adalah bagi saya satu perkara yang menarik yang cuba ditonjolkan oleh Pak Sako. Kita lihat bagaimana pendidasan undang-undang dan orang-orang kaya raya bebas buat rasuah apa semua disebabkan kena Perdana Menteri, boleh lepas ke mahkamah. Contoh. Peristiwa yang ketiga yang saya nak sampaikan, bagi saya peristiwa yang sangat-sangat penting adalah intipati utama novel Budak Beca ni, iaitu adalah tentang persoalan tentang kemerdekaan. Satu hari Mamat dia bersembang dengan Mustafa. Mamat panggil Mustafa Bung. Dia kata, Bung, tak lama lagi negeri kita nak merdeka. Lepas ni, hidup kita akan jadi senang lah kan? Kata Mustafa, tidak semestinya. Kemerdekaan ini adalah ibarat kita dapat sebiji kelapa. Kalau tak dikupas kulitnya, kalau tak dikukur isinya, kalau tak diperah santannya, apa makna sebiji kelapa tersebut? Mustafa tambah lagi, kemerdekaan kita ni diibaratkan lagi seperti seekor kerbau yang baru terlepas daripada kelikir. Terlalu mudah diumpan dengan air garam dan juga batang pinang. Tahukah Mamat, perutnya lapar itu takkan kenyang dengan teriakan dan cogang kata semata-mata. Perutnya lapar tetap lapar, yang miskin tetap miskin. Ini adalah satu persoalan penting bagi saya yang bila saya baca macam dia menusuk otak kita. Dah 64 tahun kita merdeka, peristiwa yang berlaku sampai hari ini adalah sama. Sebelum saya akhir, saya nak kongsikan satu kisah. Satu hari Mustafa ada bersembang dengan Mamat. Mustafa cakap, Mamat, kau tahu tak apa yang berlaku dekat kampung aku?
kampung aku digelarkan kampung hitam oleh pemerintah disebabkan berlaku perpecahan yang sangat teruk. Pembalahan, pembunuhan sampai ke hari ini masih berpecah belah. Sehingga kampung aku digelarkan sebagai kampung dua keranda. Nak tahu apa kisah dua keranda? Jemput baca Budak Beca.